Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mazina binti muda dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Hari ini kita akan sama-sama menjalankan aktiviti 3.5 muka surat 63 dalam buku teks biologi tingkatan 4 iaitu bagi bab 3 pergerakan bahan merentasi membran plasma. Eksperimen pada hari ini adalah untuk mengkaji dan menentukan kepekatan larutan luar yang isotonik terhadap subsel tumbuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan isotonik? Isotonik merujuk kepada suatu larutan yang mempunyai kepekatan yang sama terhadap satu larutan yang lain. Contohnya, dalam eksperimen ini, larutan sukrosa berkepekatan berapakah yang sama atau setara dengan kepekatan subsel kentang. Jadi, penyataan masalah dalam eksperimen ini, apakah kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap subsel ubi kentang? Dan hipotesis kita ialah kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap subsel ubi kentang ialah kepekatan larutan sukrosa yang tidak mengubahkan jisim ubi kentang, sama ada menambahkan jisim ubi kentang atau mengurangkan jisim ubi kentang. Baiklah, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Iaitu kepekatan larutan sukrosa. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas ialah peratus perubahan jisim selinder ubi kentang, manakala pemboleh ubah yang dimalarkan adalah tempoh masa rendaman, suhu persekitaran dan jenis ubi kentang. Baiklah, radas yang diperlukan ialah penebuk gabus bersaiz 4, tabung uji, bika bersaiz 50 ml, pisau, papan pemotong, forceps, jubin putih, tabung pembaris, jam merandik, penimbang elektronik dan rak tabung uji. Dan bahan yang diperlukan ialah air suling, larutan sukrosa 0.1 molar, 0.2 molar, 0.3, 0.4, 5 dan 0.6 molar dan ubi kentang. Baiklah anak-anak, kita mulakan eksperimen kita dengan langkah pertama. Sediakan 7 tabung uji yang dilabelkan A, B, C, D, E dan seterusnya G. Kesemua tabung uji ini diletakkan pada rak tabung uji. Bagi langkah 2, isikan setiap bika dengan larutan yang berbeza. Bika A, masukkan air suling sebanyak 10 ml. Manakala untuk bika B, masukkan larutan sukrosa sebanyak juga 10 ml. Kemudian, ulang untuk seterusnya dengan bika C, bika D dan seterusnya bika G dengan larutan sukrosa daripada tadi 0.1 molar. Untuk yang kedua, bika C larutan sukrosa 0.2 dan seterusnya sehingga larutan sukrosa 0.6 molar.
Langkah 3, kita perlu mendapatkan silinder ubi kentang. Jadi, ya, untuk pertamanya potong ubi kentang pada kedua-dua hujung. Kemudian dengan menggunakan penebuk gabus yang bersaiz 4 untuk mendapatkan silinder ubi kentang. Okey, di sini kita tolak untuk dapatkan silinder ubi kentang. Okey, dan letakkan di atas jubin putih. Kemudian dengan menggunakan pembaris, potong silinder ubi kentang ini dengan panjangnya 50 mm. Okey. Kita dapatkan satu, ya, silinder ubi kentang yang panjangnya 50 mm. Langkah seterusnya, lapkan setiap ubi kentang dengan kertas turas. Okay, ini caranya kita lapkan kertas dengan menggunakan kertas turas yang kering. Kemudian, ambil satu silinder yang bersaiz 50 mm ini, letakkan di atas penimbang. Okey, catatkan bacaan awal untuk jisim silinder ubi kentang dan seterusnya masukkan ke dalam tabung uji yang pertama, iaitu tabung uji A. Dan masukkan air suling yang berada dalam bika ke dalam tabung uji. Begitulah, ya, ulang untuk silinder ubi kentang yang kedua hingga yang ketujuh, iaitu timbang jisim asal dan kemudian masukkan ke dalam tabung uji dengan larutan sukrosa 0.1 molar dan akhirnya dengan 0.6 molar. Jisim awal silinder ubi kentang diperolehi. Bacaan jisim awal silinder ubi kentang ini adalah mengikut kepekatan larutan sukrosa ini dicatatkan dalam jadual data, iaitu silinder yang pertama direndam dalam air suling, ya, ialah 1.84. Untuk larutan sukrosa 0.1 molar iaitu 1.80. Dan seterusnya untuk 0.2 molar iaitu 1.88 dan seterusnya untuk tabung uji, untuk silinder dalam tabung uji D ialah 1.78 dan yang seterusnya 1.80, 1.79 dan 1.83. Okey. Selepas direndam selama 30 minit, keluarkan setiap silinder ubi kentang daripada tabung uji. Okey. Kemudian letakkan di atas kertas turas dan lapkan dengan kertas turas. Kemudian timbang untuk mendapatkan jisim akhir silinder ubi kentang. Okey. Rekodkan keputusan dalam jadual data. Ulang untuk setiap silinder ubi kentang daripada silinder ubi kentang B hingga G. Lukiskan graf peratus perubahan jisim
melawan kepekatan larutan sukrosa. Okey, berdasarkan jadual keputusan, daripada data tersebut kita boleh bincangkan bahawa perubahan jisim adalah jisim akhir ditolak dengan jisim awal. Dan yang kedua, peratus perubahan jisim adalah perubahan jisim dibahagi dengan jisim awal. Maka kita telah memperolehi data keputusan bernilai positif dan juga nilai negatif, iaitu untuk silinder ABC, ABC berlaku penambahan jisim, manakala untuk silinder DEFG berlaku pengurangan jisim. Okey, berdasarkan graf yang diplotkan, graf yang memintas paksi X adalah menunjukkan tiada perubahan jisim silinder kentang. Maka kepekatan larutan sukrosa 0.27 molar merupakan larutan isotonik terhadap subsel kentang. Manakala larutan sukrosa berkepekatan kurang daripada 0.27 molar merupakan larutan hipotonik terhadap subsel kentang. Dan larutan sukrosa berkepekatan lebih daripada 0.27 molar merupakan larutan hipotonik terhadap subsel kentang. Ini adalah ini menyebabkan air meresap keluar dari sel ubi kentang ke larutan sukrosa secara osmosis. Jadi daripada eksperimen yang dijalankan tadi, kita boleh merumuskan bahawa kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap subsel ubi kentang ialah kepekatan yang tidak mengubah jisim ubi kentang, iaitu 0.27 molar. Maka hipotesis diterima. Begitulah eksperimen kita hari ini. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.